Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Pada kali ini kita akan tengok pelajaran matematik tambahan SPM, pembezaan, iaitu berkenaan dengan kadar perubahan. Baiklah para pelajar, pada kali ini kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM, pembezaan melibatkan kadar perubahan. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar perubahan? Kadar perubahan adalah perbandingan kenaikan ataupun pengurangan nilai sesuatu kuantiti dengan masa yang tertentu, dalam masa yang tertentu. Ini bermaksud kadar perubahan melibatkan perbandingan di antara suatu kuantiti dengan kuantiti masa. Jadi apabila kita membandingkan perubahan suatu kuantiti sama ada nilainya bertambah ataupun berkurang, kita boleh katakan dia sebagai kadar perubahan. Kita berikan beberapa contoh yang biasa supaya para pelajar mendapat pemahaman yang lebih jelas. Contoh yang biasa adalah kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak adalah merupakan laju, iaitu kita membandingkan perubahan yang berlaku kepada jarak dalam masa yang tertentu. Sebab itu dalam formula kita bahagikan berapakah perubahan jarak akhir tolak jarak awal, bahagikan dengan masa yang diambil untuk mendapatkan jarak akhir daripada jarak awal. Satu lagi kuantiti yang kita biasa adalah perubahan laju dalam masa yang tertentu ataupun kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju akan menerbitkan suatu kuantiti yang dipanggil sebagai pecutan. Bermaksud kita membandingkan perubahan antara kuantiti laju dengan masa. So, dengan ini kita menyatakan dia sebagai kadar perubahan laju. Ingat, bila kita menggunakan istilah kadar, ia dikaitkan dengan perbandingan suatu kuantiti dengan kuantiti masa. Sekiranya kita ada suatu kuantiti yang dinyatakan dalam sebutan kuantiti yang lain, katakan kita ada suatu fungsi X yang kita boleh nyatakan dalam fungsi T ataupun dalam sebutan T, dan kita ada satu lagi fungsi iaitu Y yang kita boleh nyatakan dalam sebutan X. Y sama dengan Fx. Kita boleh mendapatkan apakah dia perubahan Y berbanding dengan masa, iaitu dy per dengan dt, dengan menggunakan pendaraban antara dy per dengan dx, bermaksud kita membezakan y terhadap x, dan kita darabkan dengan perubahan x terhadap t, iaitu pembezaan X terhadap T ini merupakan kadar perubahan bagi X. Dengan cara pendaraban sebegini, kita akan memperolehi kadar perubahan Y, iaitu perbandingan antara kuantiti Y dengan masa. So, ini kita dapat secara tidak langsung melalui pendaraban ini. Kalau para pelajar perhatikan di sini, kita ada dy per dengan dx, darabkan dengan dx per dengan dt, seolah-olahnya kalau kita mangsuhkan, yang tinggal adalah dy per dengan dt. Jadi dengan itu kita boleh mendapatkan kadar perubahan y terhadap masa, iaitu kadar perubahan y dengan cara mendarabkan pembezaan y terhadap x dengan kadar perubahan x. Kita berikan satu contoh kepada pelajar. Setiap sisi sebuah cube bertambah dengan kadar 0.5 cm sesaat.
pada suatu ketika bila panjang setiap sisi adalah 5 cm, cari kadar perubahan isi padu tube itu. So, kalau kita perhatikan dalam soalan ini, terdapat beberapa maklumat yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah berkenaan dengan cube. So, para pelajar kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan cube. Dia adalah merupakan bongkah bersisi 6, bentuk 3 dimensi yang mempunyai sisi yang sama. Maklumat yang berikutnya adalah kadar perubahan bagi sisi, iaitu 0.5 cm per saat. Kita juga diberikan maklumat panjang sisi pada suatu ketika, iaitu 5 cm, dan kita dikendaki mencari kadar perubahan isi padu. Jadi, maklumat yang diberi dalam soalan bentuknya cube. Selain daripada itu, sisi bertambah dengan kadar 0.5 cm per saat. Apa yang cuba diberikan oleh soalan ini adalah maklumat tentang panjang dl per dengan dt. Itu adalah 0.5 cm per saat. Ada maklumat tersirat dalam soalan ini yang sepatutnya para pelajar tahu, iaitu isi padu suatu cube. Isi padu cube formulanya adalah sisi darab sisi yang nilainya sama. Jadi V sama dengan L kuasa 3. Kita diberikan maklumat sisinya, panjang sisinya adalah 5 cm, dan kita dikendaki mencari kadar perubahan isi padu, iaitu dV over dt. Jadi untuk menjawab soalan ini, bagi mendapatkan idea gambaran, kita bermula dengan dV per dengan dt, dan perhatikan kita ada hubungan V dalam sebutan T, iaitu V sama dengan Ft. Jadi dalam soalan ini kita diberikan maklumat berkenaan satu cube, dan kita boleh anggap ya cube ini mempunyai sisinya L. So apabila sisinya L, isi padu V akan sama dengan L kuasa 3. Cube mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi bila kita nak dapatkan kadar perubahan isi padu dV per dengan dt, dia adalah sama dengan dV per dengan dl darabkan dengan dl per dengan dt. Sebabnya kita boleh nyatakan V dalam sebutan L, iaitu isi padu cube adalah sama dengan sisi kuasa 3. Perhatikan di sini kita perlukan maklumat dV per dengan dl dan dl per dengan dt. dl per dengan dt dah diberikan dalam soalan itu 0.5. Sementara dV per dengan dt kita perlu terbitkan. So kita ada V sama dengan L kuasa 3. Kita boleh dapatkan dV per dl. Bila kita bezakan L kuasa 3, kita akan dapat 3L kuasa 2. Dan diberikan juga bahawa sisi pada ketiga itu adalah 5 cm. Jadi untuk kita dapatkan dV per dengan dt, dia adalah sama dengan dV per dengan dl, iaitu 3L kuasa 2 darabkan dengan dl per dengan dt. Kita mempunyai nilai 0.5. So kita gantikan L 5 darabkan dengan 0.5. L perlu dikuasa 2 kan, 3L kuasa 2. So apabila kita selesaikan, kita akan dapat 37.5. Unitnya adalah cm padu per saat, sebab ini melibatkan isi padu. Jadi ketika sisinya adalah 5 cm dan kadar perubahan sisinya adalah 0.5 cm per saat, kadar perubahan isi padunya adalah 37.5 cm padu per saat.
cukup dulu untuk kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu untuk notifikasi bagi video-video yang terbaru daripada Cikgu. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.